Okey. Pada hari ini, cikgu nak masuk tajuk baru. Okey, tajuk apa? Tajuk lukis. Okey, tajuk baru itu tajuk nisbah, kadar dan kadaran. Pada sesi yang lepas kita dah habis berkongsi berkenaan dengan tajuk kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Okey, cikgu harap kamu ulang kaji dan boleh buka link video yang telah cikgu share sebelum ni. Cikgu dah share, jadi selalu buka untuk tengok. Okey, pada tajuk nisbah, kadar dan kadaran, di bawah tajuk yang keempat. Okey, kalau tengok pada sini, okey, dia bagi sejarah lah. Okey, tajuk yang pertama nisbah. Sebelum kita pergi pada nisbah, kita dia berkenaan dengan nisbah. Lepas tu kadar dan kadaran. Okey, apa itu nisbah? Okey, kalau tengok pada sini, nisbah digunakan untuk membandingkan dua kuantiti yang sama jenis dan diukur dalam unit yang sama. Misalnya 500 gram kepada 1 kilogram. Okey, cikgu bagi pengenalan dulu. Okey, tengok sini. Okey, nisbah. Okey, nisbah ni biasanya, okey, cikgu percaya di sekolah rendah darjah 6 ada dah berkenaan dengan tajuk nisbah. Okey, di tingkatan 1 ni kita detailkan lagi lah berkenaan nisbah ni. Okey, nisbah. Okey, nisbah. Okey, biasanya nisbah ni ditulis. Penting tak nisbah dalam ilmu nisbah dalam kehidupan seharian kita? Ya, sangat penting. Nanti kamu, contohnya kamu nak masak kan? Okey, nak masak ni kadang-kadang mak kita dah bagi nisbah siap dah. Okey, kalau contoh nak masak kek, contohnya kamu nak buat kek kan. Okey, mak kita biasa, ibu atau ayah kita akan bagi nisbah. Merujuk pada nisbah tu lah kita akan buat kek ikut kuantiti kita. Contoh dia kata, kalau nak buat kek memerlukan, contohnya dia kata, okey, kalau untuk kapasiti banyak nanti 1 kilogram tepung gandum. Okey, contoh saya kata apa lagi yang perlu buat kek? Okey, 300 gram. Okey, 300 gram serbuk contohnya kita kata koko ataupun coklat Okey, apa lagi? 400 gram susu. Okey, jadi dalam kes macam ni, okey, biasanya kita akan tulis dalam bentuk nyatakan campuran kek ni dalam bentuk nisbah, di mana tepung. Okey, biasanya nisbah ditulis dalam unit. Okey, kalau di antara dua kuantiti, biasanya kamu akan kita akan belajar di bawah tajuk tingkatan 1 ni, di antara dua kuantiti, nisbah di antara dua kuantiti yang ditulis dalam bentuk A nisbah B ataupun tiga kuantiti yang ditulis dalam bentuk A nisbah B nisbah C. Kalau dalam kes ni dia ada berapa jenis kuantiti? 3 jenis. Maka nisbah di antara 3 kuantiti lah. Tepung, nisbah koko, nisbah susu. Okey, biasanya nisbah ni ditulis dalam unit terkecil, ditulis dalam nombor yang terkecil. Okey, nisbah ni ditulis dalam nilai yang paling kecil. Okey, nilai yang paling kecil. Contohnya tepung 1 kilogram. Okey, kita nak tulis dalam nisbah, unit dia mesti sama. Dalam nisbah, unit
mesti sama. Nak tukar pada unit yang mana yang sama? Unit yang paling kecil. Unit antara kilogram dengan gram, mana yang lagi kecil, maka unit gram lebih kecil daripada unit kilogram. Maka unit besar perlu di-convert kepada unit yang kecil, perlu diubah pada unit yang kecil, supaya unit-unit ni mesti sama. Kalau sini gram, sini kilogram, maka kilogram ni perlu diubah menjadi gram. Okey, jadi 1 kilogram berapa gram? Okey, 1000, maka 1000 nisbah 300 nisbah 400. Okey, barulah kita boleh tukar kepada nisbah yang terkecil lah. Kita matikan dia. Okey, ada 2 biji kosong, boleh matikan. Potong. Maka nisbah yang terkecil dia adalah 10 nisbah 3 nisbah 4. Bermaksud daripada nisbah inilah, daripada nombor nisbah ini, kita boleh gunakan, kamu boleh gunakan nombor nisbah ni untuk membuat kamu punya kuantiti kek yang kamu nak buat. Okey, ni contohnya mak kita buat kek ni untuk satu keluarga. Contohnya kek ni untuk 10 orang. 10 orang makan. Kek ni untuk 10 orang makan sebab 1 kilogram kan. Jadi kalau kamu kata saya tak mau buat kek 1 kilogram, banyak sangat ni. Okey, jadi nisbah dia 10 bagi tepung, okey, 3 bagi koko, 4 bagi susu. Jadi kamu boleh tambah. Jadi kamu kata okey, saya nak buat ikut cawan. Sukatan cawan. Okey, maksudnya 10 cawan tepung, 10 cawan koko, 10 cawan susu. Ataupun tak mau guna cawan, nak guna senduk kan, sudu lah, ataupun senduk. Okey, maka sukatan nisbah ni kamu boleh guna 10 senduk tepung, 10 senduk 10 senduk koko, 10 senduk susu. Maka dari segi rasa dia tak akan berubah, walaupun kuantiti kamu buat berbeza-beza, tapi kamu ikut skala pada nisbah inilah. Ni maksudnya nombor nisbah. Nombor nisbah ni dia tak dari segi kualiti dia tak akan berubah. Jadi kalau kita perasan, kalau kita tengok pada kamu suka makan apa. Okey, kalau makanan yang kat kedai tu, contohnya kita tengok sos ataupun kicap. Kamu suka makan kicap kan? Okey, kicap jenama apa? Contohnya kamu kata jenama apa-apa yang ada di pasaran. Okey, kalau kamu perasan kicap tersebut, okey, kicap tu contohnya di proses dia punya kilan dia, contohnya 1990, pada tahun 1990 sehingga tahun 2020, dia punya rasa kicap tu tidak berubah. Rasa dia sama. Sebab apa rasa dia sama? Sebab sebab apa rasa dia sama? Oh, tak boleh. Sebab nisbah dia tidak berubah. Dia menggunakan nisbah bahawa okey, bahawa kilan tersebut dia mempunyai rahsia nisbah dia punya bahan campuran dia. Dia ada nisbah dia sendiri. Sama juga kalau contoh, okey, kalau ini gelas kan. Okey, kamu nak guna air sirap lah. Ini cikgu bagi pengenalan pada nisbah dulu lah. Okey, air sirap. Air sirap kamu kena bubuh okey, 500 mililiter air, 3 sudu gula. Okey, kalau ini untuk 500 liter. Kalau kita nak buat dalam satu jug yang besar, okey, ini jug kamu. Okey,
Okey. Kalau jak ni untuk satu orang. Ni untuk kapasiti untuk satu orang. Ni untuk gelas kan. Gelas untuk satu orang. Bagaimana kamu nak buat bagi rasa dia sama? Okey, rasa dia sama, sirap ni rasa sama, manis dia hampir sama pada jak ni. Kalau jak ni untuk apa orang? Katanya untuk 5 orang. Apakah nisbah yang sepatutnya nisbah air dengan sirap, air dengan gula di sini yang perlu? Okey, bermaksud 500 liter perlu untuk berapa orang? Ni untuk satu orang. Jadi 500 liter darab 5 untuk 5 orang kan. Jadi berapa? 2500 ml, 2500 ml atau bersamaan dengan 2.5 liter. Okey, air 2.5 liter. Okey, gula berapa? 3 sudu darab dengan 5. Maksudnya gula kena 15 sudu. Barulah rasa sirap di dalam gelas ini dengan rasa sirap di dalam jak ni rasa dia sama. Itu maksudnya nisbah. Nisbah ni maksudnya kita guna nilai yang terkecil. Okey, jadi nilai tu, rasa tu dia sesuatu masakan, sesuatu menu, sesuatu ni dia tak akan rasa berubah. Sama juga kalau kita pergi siapa yang biasa pergi KFC kan? Kamu biasa pergi KFC kan? KFC. Okey. KFC kalau kamu pergi ke, kalau ikut mak ayah pergi ke KL contoh, kalau kamu pergi ke Perlis, pergi ke Sabah, pergi ke Sarawak, ya. Kamu pergi je mana-mana cawangan KFC di seluruh Malaysia, rasa dia sama. Sebab apa rasa dia sama? Kita tak kata okey, KL dia masin sikit KFC dia, ayam dia. Mai ke Perlis dia kurang masin. Takkan berlaku kes macam tu. Sebab apa? Rasa dia sama sebab dia dah ada nisbah campuran bahan. Nisbah campuran bahan ni telah diseragamkan. Okey, contoh saya kata okey, untuk buah ayam, okey, ayam berapa ketul? Okey, dia punya nisbah kunyit, garam, gula apa semua. Okey, dia ada nisbah dah, campur dah. Ikut sukatan ini. Contoh kalau dia dah keluarkan macam tu 10, nisbah 3, nisbah 4. Okey, dia punya tepung bagi ayam 10 sudu. Okey, dia punya sebut perasa dia 3. Nah, dia punya garam kunyit dia 4. Jadi ikut nisbah ni, maka rasa itu tak akan berubah walau di mana kita berada. Walau di mana kamu pergi. Contohnya restoran KFC, Pizza Hut, Ayam Mas dan lain-lain lah. Sama. Termasuklah KFC di luar negara pun rasa dia pun lebih kurang sama. Itulah maksud dia nisbah. Okey. Kita pergi kepada kita tengok pada soalan ni. Okey, dia kata nisbah digunakan untuk membandingkan dua kuantiti yang sama jenis dan diukur dalam unit yang sama. Okey, kita tengok. Tak nak? Silap. Okey. Kita cuba edit ini sikit. Kita tengok. Okey, juga ambil terus contoh di bawah tu. Kita bincang terus. Allah. Okey. Tu kena buat ke? Dah pernah buat ke? Yang tu kena buat ke? Nanti akan kena buat lah. Nanti cikgu terangkan dulu. Nanti bila ada akhir kelas kamu buat lah. Cikgu silap.
Okey, nanti di akhir kelas nanti kamu buat. Yang penting faham dulu apa yang cikgu ni. Bila dah faham, oh simple je cikgu sebenarnya. Ya. Okey. Pertama sekali cikgu sebut tadi, nisbah ni mesti ditukar dalam unit yang sama. Unit mesti sama. Kalau diberi, dia kata okey, 500 gram kepada 9 kilogram boleh diwakilkan dalam bentuk nisbah apa? Okey, ini di antara dua kuantiti. Okey, di antara dua kuantiti A nisbah B. Okey, dua kuantiti. Di mana kuantiti yang pertama adalah 500 gram, 5000 gram. Okey, di mana kuantiti yang kedua 9 kilogram. Okey, 1 gram 1 kilogram. Jadi kita kena tukar pada unit antara gram dengan kilogram. Yang mana lagi kecil? Gram lagi kecil. Maka kilogram ni mesti tukar kepada gram. Okey, kalau di sini dia tulis gram, di sini tulis miligram, maka gram ni kena tukar kepada miligram. Kamu tengok unit yang paling kecil. Kalau di sini dia tulis meter, di sini kilometer, maka kilometer mesti tukar pada meter. Kalau di sini sentimeter, di sini milimeter, maka sentimeter perlu tukar kepada milimeter. Tengok pada unit yang kecil, kena convert. Yang besar mesti convert pada yang kecil. Maka 9 kilogram bersamaan dengan 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Maka 9 kilogram bersamaan dengan 9000 gram. Maka nisbah dah. Okey, 1. Okey, matikan. Ini 3 biji kosong, ini 3 biji kosong. Okey, maka nisbah dia adalah 5 nisbah 9. Maka inilah nilai yang terkecil, nisbah yang terkecil. Maksudnya nisbah ni adalah nilai yang terkecil di antara sama ada 2 kuantiti ataupun 3 kuantiti. Okey. Okey, selesai ini lah. Okey, bagaimana kita nak mewakilkan hubungan antara 3 kuantiti? Sama saja. Okey, kalau kita tengok pada gambar rajah ni. Okey, pada gambar rajah A, gambar rajah B dan gambar rajah C, ini di antara 3 kuantiti. Sama. Okey, bila 3 kuantiti A nisbah B nisbah C, ditulis dalam bentuk A nisbah B nisbah C. Kenapa A, B, C? Sebab nilai ni kita tak tahu lagi. Kita akan masukkan. Okey, kita ambil satu nombor. Okey, A, kita ambil satu nombor. Apa dia? Kita ambil 7 cm. Okey, 7 nisbah. Okey, cari yang garisan yang setara. Setara ni maksudnya kalau di sini kamu ambil 7, kamu tak boleh ambil 10. Tiba-tiba ambil 21, tak boleh, kena ambil yang setara. 7 setara dengan 14. 14 setara dengan, maksudnya tapak dah. Okey, 7 nisbah 14 nisbah 21. Okey, ketiga-tiga nombor ni boleh dimatikan, boleh dibahagikan dengan sifar berapa? 7, 14 dan 1. Sifar tu 7. Ingat, untuk nisbah kamu mesti kalau di antara 2 kuantiti atau 3 kuantiti, kalau apa-apa berlaku pada setiap ahli, benda yang sama mesti berlaku pada semua ahli yang lain. Maksudnya kalau A mati dengan 1000, 3 biji kosong, B pun mesti mati dengan 1000. Macam ni juga. Kalau A boleh dibahagikan dengan 7, B mesti boleh bagi 7, C mesti boleh bagi 7. Kalau tak boleh, tak boleh. Kalau salah satu tak boleh, semua tak boleh. Okey, maka 7 bahagi 7, 14 pun bahagi 7, 21 pun bahagi 7. Maka berapa? Potong 1, potong 2, potong 3. Maka nisbah dia adalah 1 nisbah 2 nisbah 3. Okey, ini nisbah dia. Nak tahu sama tak? Kita tengok pada, kita test yang ni pula. Okey, 5 nisbah 10 nisbah 15. Okey, ni 10 15. Okey, ambil yang setara. Okey, kecilkan, matikan. Okey, 5 bahagi 5, 1. 10 bahagi 5, 2. 15 bahagi 5, 3. Maka nisbah dia 1 nisbah 2 nisbah 3. Okey, jadi nisbah bagi gambar rajah ini adalah, gambar rajah A, B, C adalah 1 nisbah 2 nisbah 3. Okey, kita pergi pada contoh 1. Okey, wakilkan nisbah 0.02 meter kepada 3 cm kepada 4.6 cm. Okey, kalau tengok di sini unit dia tak sama.
Okey, unit apa yang tak sama? Unit meter. Okey, kita kena tukar kepada unit apa? Unit yang kecil. Okey, meter dengan sentimeter yang mana lagi kecil? Maka meter lagi kecil. Okey, 1 meter bersama dengan 100 sentimeter. Okey, jadi kena ingat 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Okey, 1 sentimeter sama dengan 10 milimeter. Okey, ini punya rate dia. Okey, jadi kalau meter nak jadi sentimeter, kena darab 100. Maka meter ni kena darab 100. Okey, darab 100 gerak berapa kali titik? 1, 2 titik. Maka di sini akan dapat 2 cm nisbah 3 cm nisbah 4.6 cm. Okey. Sekiranya di dalam sesuatu nisbah ni ada titik perpuluhan macam ni. 2 nisbah 3 nisbah 4.6. Okey. Ni cikgu kata, apa-apa yang berlaku pada salah satu ahli dia, maka benda yang sama akan berlaku pada ahli yang lain. Okey, di sini ada 3 ahli A, B, C, betul tak? Okey, sekarang ni nisbah tidak boleh diselesaikan selagi ada perpuluhan. Maka perpuluhan ni perlu ditukarkan kepada nombor bulat. Okey, perpuluhan perlu ditukarkan kepada nombor bulat. Okey, berapa titik yang perlu digerakkan untuk menjadikan dia nombor bulat? Okey, 1 titik yang perlu digerakkan. 1 titik yang perlu digerakkan. Okey, apabila ahli C ni bergerak 1 titik ke belakang, maka ahli yang lain akan bergerak ikut bergerak sama. B titik dah di sini, dia akan bergerak 1. 2 titik dah sini, dia akan bergerak 1. Maka dia akan terhasil 20 nisbah 30 nisbah 46. Okey, nisbah. Okey, 20 nisbah 30 nisbah 46. Okey, maka permudahkan dia. Matikan sipir apa? Kita boleh matikan dengan sipir 2. Sipir 2 boleh. Cuba matikan dengan sipir 2 dulu. Okey, 20 bagi 2 10. 20 bagi 2 10. Okey, 30 bagi 2 15. Okey, 46 bagi 2 23. Okey, 23. Maka 10, 15, 23. Boleh dimatikan tak? Yang ni boleh mati dengan sipir 2 ataupun sipir 5. Yang ni boleh mati dengan sipir 5. Yang ni tak boleh dimatikan dengan sipir 2, sipir 5 tak boleh. Maka automatik semua tu tak boleh dimatikan. Maka jawapan dia yang terkecil adalah 10 nisbah 15 nisbah 23. Ini contoh bagi soalan ni. Okey, jelas Pertama sekali, langkah kita, langkah pertama, tukar unit yang sama. Unit yang sama. Unit yang terkecil kita ambil, kita tukar, yang besar akan jadi yang kecil. Langkah yang kedua, gerakkan titik. Okey, gerakkan titik. Banyak mana perlu digerak bergantung kepada yang mana perlu gerak dulu, yang mana kita nak ubah. Okey, kalau yang ni perlu digerak satu kali, maka yang lain pun perlu gerak satu kali. Andai kata yang ni perlu gerak 2 kali, yang lain pun akan gerak 2 kali. Ahli dia akan ikut benda yang sama. Itu kaedah konsep ni sebuah. Okey, kita pergi pada contoh 4.1. Okey, kita pergi pada contoh 4.1 lah. Kita bawa dia pada slide seterusnya. Okey, pada contoh seterusnya. Okey, cikgu ambil ini saja. Okey, ni contoh. Okey, yang ni nanti di akhir kelas nanti kamu buat yang ni. Okey,
dia kata okey, soalan 1A, wakikan hubungan antara tiga kuantiti berikut dalam bentuk A nisbah B nisbah C. Okey, nisbah A nisbah B. Okey, tak apa. Okey, untuk soalan A, okey, dia kata 2 minggu kepada 16 hari kepada 1 minggu. Okey, kamu kena faham lah. Kepada ni, kalau dalam soalan nisbah, kepada ni maksudnya nisbah lah. Okey, kepada ni adalah maksud dia nisbah. Apa? Kuantiti A nisbah kuantiti B nisbah kuantiti C. Okey, dia dah kata dah di atas ni A nisbah B nisbah C. Maksudnya kuantiti, tiga kuantiti lah. Okey, nisbah di antara tiga kuantiti. Jadi 2 minggu kepada 6 hari kepada 1 minggu. Okey, sekarang ni yang ni minggu, hari, minggu. Nak tukar kepada apa? Okey, tukar kepada yang kecil. Tukar kepada unit yang kecil. Hari dengan minggu mana lagi kecil? Okey, hari lebih kecil daripada minggu, betul tak? Okey, jadi 16 hari kekalkan, minggu tukar kepada hari. Okey, soalan A. Okey, cikgu tukar warna lain yang lebih. Okey, soalan A. Okey, 2 minggu tukar kepada hari. 1 minggu sama dengan 7 hari. Kalau 2 minggu 14 hari. 14 nisbah 16 hari nisbah 1 minggu 7 hari. Okey, langkah seterusnya. Okey, nombor apa yang boleh dimatikan dengan ketiga-tiga nombor ni? Ada tak? Ni CP2 boleh, CP2 boleh, CP2 tak boleh. CP apa ni? Jadi kalau tak ada nombor yang boleh dimatikan, CP7. 7 ni nombor ganjil. Dia hanya boleh mati dengan CP7 lah. Jadi yang ni tak boleh. Ni 14 boleh bagi 7. 16 tak boleh dibagi dengan 7. Maka jika tak ada benda yang sama boleh dimatikan di sini, maka jawapan dia adalah ini. Itu jenis nisbah dah. Sebab apa? Sebab yang ni boleh mati 7, ni 7, yang ni tak boleh 7. 7 14 21. 7 tak boleh. Okey, soalan B. Okey, 0.1 kg kepada 50 gram kepada 0.25 kg. Okey, kilogram yang mana kita nak tukar? Kilogram ke gram? Yang mana besar? Okey, kilogram besar, maka besar ni perlu convert pada yang kecil. Okey, kilogram nak pergi pada gram, dia kena gerak over biji kosong. Kena darab 1000 gram. Yang ni pun kena darab 1000 gram. Maka sabarlah sah. Dia ambil botol, dia ambil susu ni sini. Okey. 1 gerak berkali titik. 1 2 3. Maka dia akan jadi 100 gram. 100 gram nisbah 50 gram nisbah. Okey, 1 2 3 250 gram. 250 gram. Okey, matikan dia. Potong 1, potong 1. Okey, 10 5 25. CP apa? CP 5. 10 bagi 5 2. Allah. Sekejap. Dia jadi sensitif cikgu punya ni. Janganlah. Cikgu kena buat susu dulu sebelum dia mengamuk. Okey, sabarlah. Okey, cikgu delete dulu. Sana cikgu buat susu anak dia. 1 minit. 1 minit boleh. Dia mengamuk. Dah keluar.
qata'na. Okey, kita berbalik pada soalan tadi. Okey, 1 kilogram bersamaan dengan, okey, kita gerakkan berapa titik tadi? 3 titik kan? Okey, 1 kilogram gerakkan berapa titik? Okey, 3 titik. Okey, 1, 2, 3. Jadi 100. Ni soalan B, soalan A dah. 100 nisbah 50 nisbah, okey, 250 kilogram. Gram. 250. Okey, matikan. Okey, 10 bagi 5 2. 5 bagi 5 1. 25 bagi 5 5. Maka nisbah dia adalah 2 nisbah 1 nisbah 5. Okey, itu jawapan dia. Okey, soalan C. Okey, soalan C, 4 minit kepada 20 saat kepada 1.6 jam. Okey, 4 minit. Okey, sekarang ni minit, ni saat, ni jam. Okey, kita nak ubah kepada unit mana? Unit yang paling kecil di sini, unit apa? Yang paling kecil di sini, okey, kamu tahu kan, dia adalah saat. Maka unit yang paling kecil adalah saat. Maka 1 minit berapa saat? 60 saat. Maka 4 minit perlu didarab dengan 60. Okey, 4 minit darab 60 berapa? 4 minit darab 60. Okey, jam ni berapa? 1.6 jam. 1 jam 60 minit. 1 minit 60 saat. Maka kena darab 60 minit. Darab pula 60 saat. Okey, 1 jam 60 minit darab 60 saat. Jadi kamu kena kira. Kita kira. Guna kalkulator masing-masing. Cuba kira. Okey. 4 darab 60. Okey, 240. Okey, 240. Tengok ni ada tak? Okey, ada. Cuba tulis siap-siap sini 240. Ambil mana? Ya. Okey, C. Buat tu. Kita tulis dulu sini Okey, C 240. Okey, C 240. Ustaz nanti jaga ni. 240 nisbah 120 nisbah, okey, 1.6 darab 60 darab 60. Okey, 1.6 jam darab 60 darab 60. 5760. Okey, 5760. Okey, 5760. Okey. Okey. Jadi kita dapat 240 saat nisbah 120 saat nisbah 5760 saat. Jadi okey, ini nombor yang masih besar. Kita perlu perkecilkan dia. Okey, langkah pertama matikan. Potong. Okey, 24 12 576. Okey, dia semua ganjil kan? Genap. Genap boleh mati dengan CP2. 24 bagi 2 12. 12 bagi 2 6. 576 bagi 2 berapa? Siapa boleh bagi jawapan? 576 bagi 2 576 bahagi 2.
sama dengan 288. Okey, 288. Okey, 288. Okey, potong ni 288. Okey, boleh matikan lagi tak? Boleh. CP2 sebab ni genap semua kan. Okey, 12 bahagi 2 6. 6 bahagi 2 3. 288 bahagi 2 berapa? Okey, onkan mikrofon kamu. Berapa? 144. Ya, 144. Bagus. 144. Okey, 6 3. Ni boleh bagi yang CP3, ni boleh bagi yang CP3. 144 boleh bagi CP3 tak? Cuba cek, 144 boleh bagi CP3 tak? Cuba bahagi. Ha? Boleh? Oh, bagus. Berapa? 144 bagi 3? Oh, 48. Okey, 3 bagi 3 1. 6 bagi 3 2. Maka nisbah yang paling kecil bagi nombor ini adalah 2 nisbah 1 nisbah 48. Okey, menjawab soalan C kan. Okey, kita pergi pada soalan D. Okey, soalan D. Okey, 3/1/5 meter. Okey, sebelum tu kamu convert terus kepada nombor pecahan tidak wajar, lepas tu tukar kepada nombor perpuluhan. Okey, 5 darab 3 15 tambah 1 dia jadi apa? 16 per 5 kan? Okey, 16 per 5 sama dengan berapa? 16 per 5 16 bagi 5. Okey, tukarkan terus pada nombor perpuluhan lah, sebab kita nak tahu dalam unit meter kan. Kita nak tahu. Okey, berapa? 16 bagi 5 berapa? 3.2. Okey, tak 3.2 kan? Cikgu ni sudah. Okey, dapat 3.2. Bagus. Okey, 3.2 meter. Okey, soalan D. Okey, kita kena ubah dia punya ni. Okey, dia bagi 3.2 meter kepada 480 cm kepada 6400 mm. Okey, sini kita kena apa? Kita kena convert dulu. Yang mana nak tukar pada unit apa? Unit apa? Sentimeter lebih kecil daripada meter. Okey, tapi milimeter lebih kecil daripada sentimeter. Jadi kita kena ubah yang paling kecil. Maka kita kena convert pada ini. Okey, sentimeter 1 meter dia akan jadi 100 sentimeter. 1 sentimeter dia akan jadi 10 milimeter. Okey, jadi sentimeter nak pergi pada milimeter, dia kena darab dengan 10. Kalau meter nak pergi pada milimeter, dia kena darab 10 darab 100. Maka dia perlu bergerak berapa biji kosong ni? Okey, dia meter dia kena gerak berapa biji kosong? 3 biji kosong. 1 2 3. Maka dia akan jadi 3200 3200 milimeter nisbah. Okey, gerak satu kosong 4800 milimeter nisbah 6400 milimeter. Okey, di sini baru kita matikan dia. Okey, kita matikan dia. Okey, matikan. Buang kosong 2 biji kan? Ada kosong, kita buang dulu. Mati. Okey, matikan. Okey, 32, 48, 64. CP apa kita boleh matikan? CP2 boleh. Betul tak? CP2 boleh dimatikan. 32 bahagi 2 berapa? Kakak,
Bang Isak telefon ni nak guna kalkulator. Oh ya. Matikan tu. 16. Okey, 16 kan? Ha. Okey, 16. Okey, kalau 48 bagi 2? 24. Okey, bagus. Okey, 64 bagi 2? 32. Okey, 16, 24, 32. Boleh dimatikan dengan sipir 2 lagi. Okey, 16 bagi 2? 8 kan? Okey, 8. 24 bagi 2? 12. 32 bagi 2? 16. Okey, 8, 12, 16. Boleh mati dengan sipir 2. 8 bagi 2? 4. 12 bagi 2? 6. 16 bagi 2? 8. Betul tak? Boleh mati ke? Boleh lagi. Okey, matikan lagi. 2 bagi 2? 4 bagi 2? 2. 6 bagi 2? 3. 8 bagi 2? 4. Maka nisbah dia adalah 2 nisbah 3 nisbah 4. Maka inilah jawapan dia. Ya? Okey, sekejap lagi kamu kata putus. Nanti kita sambung sikit lagi lah. Kita sambung sikit lagi. Nanti kalau terputus kamu join balik dengan link yang cikgu bagi sebelum ni. Okey. Pergi pada contoh soalan yang kedua. Okey. Ni kan Bibi mai. Okey, Tahir membayar RM5.60 untuk sekeping nasi biryani. Sepinggan nasi biryani. RM1.20 untuk segelas teh dan RM30 untuk sekeping kuih. Wakilkan hubungan. Okey. Bila wakilkan hubungan, pertama sekali kita kena ni nisbah ni di antara berapa kuantiti? 3 kuantiti. A, nisbah B, nisbah C. Okey. Kita tulis sini soalan nombor 2. Okey. Dia kata RM RM5.60 nisbah RM1.20 nisbah RM30. Okey, ringgit sen. Okey. Jadi semua ni kita kena ubah kepada sen semua. Okey, RM1 berapa sen semua? Berapa lah adik? RM1 sama dengan berapa sen? 10 sen. RM1 sama dengan berapa sen? Tak boleh. RM RM1 bersamaan dengan bukan 10 sen tau. 10 sen. Kamu ada duit 10 sen, kena ada 10 keping. Kena ada 10 keping baru dapat 1000. Kalau kena ada 10 sen tu, kena ada 10 keping baru dapat RM1 kan. Jadi kamu kena tahu bahawa RM1 bersama dengan 100 sen. 100 sen. Jangan kata RM1 sama dengan berapa? 10 sen. Sekejap lagi orang bagi kamu 10 sen, kamu bagi kat kawan tu RM1. Siapa yang untung? Kawan tu untung lah. Sebab kamu kata RM1 sama dengan 10 sen kan. Okey, jadi RM1 sama dengan 100 sen. Okey, jadi di sini perlu gerakkan berapa titik? 3 titik. 1, 2. 2 titik. Yang ni 1, 2. Jadi 560 nisbah 120 nisbah 30. Cabi. Ni antara cabaran je gua di rumah. Okey, kita pergi pada macam mana? Duduk kerja ni. Okey, 560. Okey, kita dah nak habis lah. Okey. Tak habis lagi. Oh, tak habis lagi. Kita kecilkan dia, perkecilkan dia. Berapa? 56, 12, 3. Okey, 56 nisbah 12 nisbah 3. Boleh mati tak? 56 boleh bagi 3 tak? Ni tepi. 56 bagi 3. 56 bagi 3.
56 bagi 3. Okey, 56 tidak boleh dibahagikan dengan 3. Okey, maka nisbah yang terkecil dia adalah 56 nisbah 12 nisbah 3. Dia tak boleh matikan. Kalau salah satu tak boleh mati, maka itulah jawapan dia. Okey? Jelas ha? Ada soalan tak takat ni? Okey, tunggu. Okey, cikgu nak share sikit contoh soalan. Okey, saat lagi kemungkinan kita terputus. Nanti kamu join balik link dia. Okey, kita tengok dulu contoh buku teks. Okey, ni nisbah setara. Okey, tak apa. Tengok contoh dulu. Tepi bang. Apa tepi tak? Tepi. Okey. Okey, kalau tengok di sini contoh. Okey, cikgu bagi contoh sikit lah. Contoh buku lah. Jangan buka cabi lah. Apa ni? Tak betul, tak faham ni. Berapa kerja ni? Gimana dulu? Gimana bilik tu? Abi kakak mama kan main sampai panas lah. Panas dia buat apa je ke talian macam tu? Dia nak usik ke wayar lagi? Okey. Okey, selamat join semula. Okey, kalau tengok pada contoh buku ni, cuba kita ambil satu contoh lah. Okey. Reason nak. Okey. Contoh 1. Okey, contoh 1. Kalau tengok pada contoh 1 ni, dia kata okey, sebuah bako. Okey, sebuah bako mengandungi 3 biji oren. Okey, 4 biji apple dan 6 biji jambu. Wakilkan hubungan berikut dalam bentuk nisbah. Okey, nisbah. Okey, di sini ada 3, kita tulis siap-siap. 3 biji oren, 4 biji apple dan 6 biji jambu. Okey, jambu. Okey, kita ambil ada. Okey, soalan A, bilangan oren kepada bilangan apple. Kalau dia kata A, oren, nisbah apple. Okey, oren nisbah apple. Oren berapa? Oren 3, apple 4. Boleh mati tak? Tak mati. Itulah jawapan dia. Simple je kan. Okey, kita pergi pada B. Bilangan jambu. Okey, jambu nisbah oren, nisbah apple. Okey, jambu berapa? Jambu 6. Kena ikut dia punya turutan dia. Oren 3, apple 4. Boleh mati tak? Tak boleh matikan. Okey, itu jawapan dia. Ya. Okey, B pada C. Okey, soalan C. Okey, bilangan apple kepada jumlah bilangan apple kepada jumlah bilangan dalam bako. Okey, berapa jumlah bilangan dalam bako? Dalam bako bilangan dia adalah, total dia semua adalah 6, 10, 13 biji. Kalau dalam satu bako ni, satu bako ada 3, 4, 6. Jadi 13 biji buah. Okey, dia kata bilangan apple kepada jumlah. Okey, apple berapa? Apple 4. Nisbah bilangan dalam tu
Okey, apple nisbah 13 lah. Okey, apple dia kata bilangan apple pada jumlah bilangan bakul. Jadi dapat 4 nisbah 13. Okey, menjawab soalan tu. Okey, kita pergi contoh soalan. Contoh 2 lah. Kita bagi contoh 2. Okey, contoh 2 dia kata wakilkan step berikut dalam bentuk A nisbah B nisbah C. Okey, ini di antara 3 kuantiti. Okey, di antara 3 kuantiti. Okey, jadi ini kilogram, gram, kilogram. Maka kena tukar kepada unit yang sama. Okey. Okey, unit yang sama. Kita di sini lah. Okey, wakilkan. Okey. 1.5 kilogram. 1/2 kilogram bersamaan dengan berapa? 1.5 kilogram. Okey, jadi kita tulis siap-siap dalam bentuk. Okey, 1.5 kilogram. Okey, nisbah 500 gram nisbah 1 kilogram. Okey, unit tukar pada unit yang kecil. Gerak kilogram kepada gram perlu gerak darat 1000. Ni darat 1000. Maka gerakkan 3 titik. 1, 2, 3. Maka 1500 gram nisbah 500 nisbah 1000. Okey, jadi kita matikan kosong. Okey, matikan. Okey, 15 nisbah 5 nisbah 10. Okey, 15 bagi 5 3. Betul. 5 bagi 5 1. 10 bagi 5 2. Maka nisbah dia 3 nisbah 1 nisbah 2. Okey. Selesai soalan A kan. Okey, pergi kepada contoh soalan B. 0.2 meter kepada 5 cm kepada 7.8 cm. Okey, meter tukar pada sentimeter. Meter tukar pada sentimeter perlu gerak berapa titik? 2 titik. Kan? 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi 0.2 gerakkan 0.2 gerakkan berapa titik? 1 2. Maka 20 cm nisbah 5 cm nisbah 7.8 cm. Ada soalan macam soalan tadi lah. Soalan yang kita jawab tadi. Okey, memandangkan di sini ada titik perpuluhan, maka kita kena gerak satu titik, satu ke kanan. Okey, apabila yang ni gerak titik, maka yang ni pun akan gerak titik satu. Yang ni pun gerak titik satu. Maka dia akan jadi 200 nisbah 50 nisbah 78. Okey, matikan dengan sipil apa? Sipil tu lah. Ni. Mudah. Sipil apa boleh mati? Sipil 5 tak boleh, 78 tak boleh. Sipil 2. Kita mati dengan sipil 2 dulu. Sebab 78 kan? 78 bahagi 2 36 kan? 39. Okey, potong 39. 39. Okey, 50 bahagi 2 20 25. 200 bahagi 2 100. Kan? Boleh matikan lagi tak antara 3 ni? 39 nombor ganjil. Biasanya tak boleh nombor ganjil. Maka inilah jawapan dia. Tak boleh. Maka itulah jawapan dia. Dah ha? Okey, kita tengok contoh soalan buku lain. Kita ambil contoh lain. Okey. Kita tengok contoh yang kedua dalam buku. Soalan dia, bila kita faham dia punya konsep, jadi tak ada masalah. Okey.
Okey, kita tengok contoh soalan penyelesaian masalah. Okey, penyelesaian masalah. Soalan nombor 6 Okey, soalan penyelesaian masalah. Ini kita yang ni sebelum kita masuk tajuk sub tajuk Okey. Pergi pada soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Okey, dia kata apa? Pada hari Sabtu, Kai berjalan sejauh 900 meter. Okey, hari Sabtu dia berjalan sejauh 900 meter. Okey, kita keluarkan terus data dah. Esokkan harinya, hari Ahad lah. Okey, hari Ahad dia berjalan sejauh 2.7 kilometer. Cari nisbah jarak perjalanan Kai pada hari Sabtu kepada hari Ahad. Maksudnya Sabtu nisbah Ahad. Okey, Sabtu nisbah Ahad. Okey, hari Sabtu berapa dia berjalan? Hari Sabtu dia berjalan sejauh 900 meter. Manakala hari Ahad dia berjalan 2.7 kilometer. Okey, kita kena samakan unit. Okey, kilometer perlu kepada meter, kena darab dengan 1000. Okey, jadi 3 titik, 1, 2, 3. Jadi 900 nisbah 2700. Okey, matikan kosong. Okey, 9 27. 9 boleh bagi dengan 27 kan? Berapa? 27 bagi 9? Okey, 3, betul. Okey, jadi potong 3 27 3 9 jadi 1. Maka nisbah dia adalah 1 nisbah 3. Soalan dia punya panjang kan. Jadi tu tahap TP3 ni maksudnya tahap penguasaan 3. Dia punya level soalan tu di tahap 3. Okey, kita pergi pada contoh soalan berikutnya. Okey, nisbah bilangan lembu kepada bilangan kambing. Okey, lembu kepada kambing dalam ladang Pak Abu ialah 5, 8. Okey, kita tulis dulu. Apa ni? Okey, lembu kepada kambing 5 nisbah 8. Okey. Jika Pak Abu mempunyai 32 ekor kambing. Okey, kambing 32, berapa ekor lembu milik dia? Okey, dia kata ladang dia ni 5 nisbah 8. Lembu 5, kambing 8. Okey, soalan dia kata kalau kambing ni okey menjadi 32 ekor. Okey, 32 ekor, berapakah bilangan lembu? Okey, kamu kena ingat. Okey, 8 menjadi 32. Okey, 8 jadi 32. 8 darab berapa 32? 8 darab berapa dapat 32? Okey, 8 darab berapa 32? Okey, nak cari 8 darab berapa 32, kita terbalikkan dia. 32 bahagi 8. 32 bahagi 8 dapat apa? Okey, 32 bahagi 8 apa? 32 bahagi 8 berapa? 4 kan? Okey, bermaksud 8 darab dengan 4. 8 darab 4 dapat 32, betul tak? 8 darab 4 32. Okey, apabila sebelah kambing ni, nisbah kambing ni didarab dengan 4 dapat 32. 32 mari mana? Ni mari pada soalan ni. Dia kata kambing ni 32 ekor kan? Okey. Jadi daripada 8
kepada 32, maksudnya dia darab 4. Okey, apabila sebelah kanan ni darab 4, maka sebelah kiri ni kena darab apa? 5 ni kena darab apa? Ya, 5 pun kena darab 4. Ingat, apa yang berlaku di sebelah kiri, benda yang sama akan berlaku di sebelah kanan. Okey, akan darab 4 juga. 5 darab 4 jadi 20 ekor. Bermaksud 20 ekor lembu nisbah 32 ekor kambing. Maksudnya soalan dia, berapakah bilangan lembu milik dia? Maka bilangan lembu milik dia adalah 20 ekor. Soalan boleh tanya lagi. Okey, berapakah bilangan lembu dan kambing yang ada di dalam kandang Pak Abu? Maka bilangan keseluruhan dia adalah 20 tambah 32. Jadi 52 ekor. Kadang-kadang soalan boleh test macam tu juga. Okey, jelas ha? Okey, kita tengok. Okey, masa sampai 12.30 kan. Okey, tak apa. Hari ni jelas hari ni cikgu terangkan pada kamu konsep nisbah. Biasa nisbah di antara dua kuantiti dan nisbah di antara tiga kuantiti. Okey, kalau nisbah dua kuantiti, A nisbah B nisbah C, A nisbah B. Kalau tiga kuantiti, A nisbah B nisbah C. Okey, jadi untuk kelas pada sesi kali ini, cikgu nak kamu buat latihan pada muka surat. Muka surat apa tadi? Nanti cikgu akan hantar muka surat 76. Okey, muka surat 76 4.1a. Kalau ada soalan, WhatsApp tu kepada cikgu, ataupun kamu boleh tengok balik video yang cikgu ni. Cikgu akan share kepada kamu link video ni, dan cuba faham balik apa yang cikgu terang daripada awal sampai habis. Okey, next class kita akan masuk mencari nisbah yang setara dengan sesuatu nisbah. Okey, boleh? Nisbah setara. Okey, setakat tu saja kelas kita pada pagi ni. Okey, ada apa-apa soalan sebelum cikgu tutup? Okey, tak ada nah? Ya? Ada apa? Alhamdulillah hari ni ramai. Cikgu harap untuk sesi-sesi akan datang, okey, kalau boleh seramai yang boleh lah. Kelas kita dua kelas kan, dua kelas, satu Aisyah dengan satu Zainab. Nanti apa-apa kamu boleh tanya cikgu dalam grup WhatsApp matematik kita. Boleh tanya. Dan kalau ada lagi kawan-kawan kita yang tak ada dalam grup tu, tolong sampaikan lah. Tolong add lagi ramai. Tapi yang mana tak ada, kawan-kawan kita yang tak ada ni, mungkin kita faham, mungkin tak ada kesempatan internet ke apa. Jadi mereka boleh streaming melalui rekod lah. Okey, takat tu saja. Sebelum cikgu tutup, ada apa-apa soalan? Tak ada kan? Okey, tahniahlah kepada siapa yang dapat join kelas cikgu. InsyaAllah pada next kelas kita akan jumpa kelas pada hari apa? Matematik? Tadi nak buka jadual. Okey, jadual pada hari dalam ni dah. Okey, kelas kamu dengan cikgu pada hari setiap hari ni lah. Setiap hari Selasa sahaja. Jadi hari Selasa, kalau tak ada apa-apa hari Selasa, kita akan jumpa lagi pada minggu depan lah. Okey, insya-Allah kita akan jumpa pada minggu depan. Mudah-mudahan kalau Allah izin umur yang panjang, diberi kesihatan yang baik, insya-Allah kita akan jumpa lagi di minggu depan. Kita kata saja kelas kita pada hari ini. Kita tutup dengan tasbih farah dan surah Wal-As. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.